Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 3 ingin membuat pembentangan subjek kod MPU 23052 Sains Teknologi Kejahteraan dalam Islam. Tajuk yang bakal kami bentangkan adalah keperluan sains teknologi kejahteraan dalam Islam. Nama pensyarah bagi kursus kami adalah Puan Roslinawati binti Abdul Ghani. Saya Muhammad Nabil bin Nur Afendi, nombor pendaftaran 03 DTP 21L199. Saya terdiri daripada 4 ahli kumpulan. Rakan saya adalah Muhammad Naki Iwani bin Azman, nombor pendaftaran 03 DTP 21L1032. Amar Mustaqim bin Khairul Anwar, nombor pendaftaran 03 DTP 21L1023. Muhammad Amal Nasri bin Syahrul Nizam 03 DTP 21L1038 dan Sazwi Afiq bin Kamal, nombor pendaftaran 03 DTP 21L1059. Definisi keperluan sains teknologi dalam Islam. Sains dan teknologi kejahteraan tak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu dalam Islam. Dalam sains adalah satu usaha manusia untuk menghuraikan sesuatu dengan tepat dan secara kuantitatif mengenai alam tabi'i, dan proses melalui pengamatan, hipotesis dan eksperimen. Setiap proses mendapatkan maklumat sains bermula dengan pengalaman dan kemudian mendapatkan fakta dan peraturan daripadanya. Antara konsep dalam sains ialah hukum, sebab serta akibat. Walau bagaimanapun, kita perlu tahu bahawa sains merupakan satu proses yang berterusan. Dalam hal ini, sains dan Islam sama-sama berpegang kepada prinsip bahawa alam ini bersifat konseptual, iaitu sesuatu yang boleh difahami. Ciri-ciri sains dalam Islam. Sains Islam ialah sains yang lahir dan berkembang hasil dari dukungan dan sumbangan ahli-ahli sains Islam. Merupakan satu entiti yang tidak boleh dipisahkan kerana setiap cabang ilmunya saling melengkapi dan merujuk kalimah tauhid. Sains Islam telah mencapai kegemilangan dalam pelbagai bidang ilmu seperti ilmu astronomi dan ilmu seni bina pada zaman perkembangan Islam, bermula pada abad ke-7 Masihi sehingga abad ke-16 Masihi. Sains Islam bergerak di atas paksi akidah, membawa satu mesej agung, iaitu mentauhid dan mengagungkan pencipta alam semesta. Keadaan ini dapat dilihat pada ciri-cirinya yang unik dan bersifat teologisme. Terdapat 5 ciri-ciri sains Islam, iaitu keagamaan, saintifik, universal, bersepadu dan harmoni. Ciri-ciri sains dalam Islam terbahagi kepada 3. Yang pertama, menerima wahyu sebagai sumber ilmu, yang bermaksud kajian dalam Islam bersumberkan wahyu dan akal, merujuk kepada ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu sumber untuk menerangkan tentang alam tabi' dan sifat-sifatnya. Kaedah penyelidikan melalui ilmu saintifik, iaitu Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, sains bersifat Rabbani, yang bermaksud adanya peranan Allah dalam kewujudan dan proses alam, dan konsep kausaliti, sebab dan munasabab dikaitkan dengan prinsip-prinsip dan hukum Islam. Tujuan terakhir keputusan sains adalah mencari pembuktikan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, sains sebagai mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bermaksud penyelidikan mengandungi nilai ibadah, mengkaji, memerhati dan mencerap segala ciptaan Allah. Salah satu wasilah pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala meneliti dan mengkaji kebesaran ciptaan Allah. Ciri sains dalam Islam iaitu ciri saintifik, yang bermaksud sains Islam menggunakan kaedah empirikal yang diperkenalkan oleh Islam sejak abad ke-7 Masihi lagi. Adanya formula dan alatan yang berbentuk klinikal, menggunakan kaedah sintesis ke atas sumber-sumber tamadun dahulu. Yang kedua, ciri sepadu, tidak memisahkan cabang-cabang ilmu. Kajian yang bersifat menyeluruh, kajian alam fizik tidak terpisah dengan metafizik.
Kesan dan pengabaian sains dan teknologi. Untuk bidang sosial, umat Islam akan ketinggalan jauh berbanding umat dan bangsa lain yang lebih maju. Manakala untuk bidang ekonomi, umat Islam akan menjadi satu umat yang bergantung kepada kuasa asing. Dan untuk bidang politik, umat Islam akan ditindas dan seterusnya dijajah oleh bangsa dan agama yang lain. Keperluan sains kejuruteraan dalam Islam membantu manusia mengenai Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pencipta alam. Ayat Al-Quran banyak menyebut dan menggalakkan kita manusia untuk berfikir, menyelidik dan mengkaji. Penyelidikan Islam adalah berasaskan kepada wahyu Allah dan membawa setiap kajian ke arah satu kepuasan yang ditentukan, iaitu dengan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang menjadikan kewujudan alam ini adalah sebagai tanda kewujudan dan kebesaran pencipta. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran yang bermaksud sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang-orang yang berakal. Surah Ali Imran 190. Islam menetapkan sebarang perkara yang melibatkan kajian sains hendaklah berada dalam kerangka dan panduan syariat bagi tujuan kebaikan manusia dan keredaan ilahi. Justru ilmu sains merupakan alat penting untuk membina teknologi, namun ilmu sains bukanlah teknologi. Sebagai contoh, sains membicarakan tentang teori atom dan deuteri. Pada itu lahirlah teknologi yang menghasilkan kuasa atom. Keperluan sains kejuruteraan dalam Islam. Teknologi dan kejuruteraan Islam lebih mendidik hati dan fikiran manusia tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala melalui kecanggihan ciptaan manusia. Sementara teknologi dan kejuruteraan barat sekadar untuk menunjukkan kehebatan daya fikir manusia untuk kepentingan diri. Yang kedua, teknologi digunakan untuk memudahkan kerja-kerja manusia, namun ia mesti membawa manfaat sebenar dan tidak membawa kerosakan dan kemusnahan kepada manusia dan alam sejagat. Dengan mengkaji alam tabi'i seperti sifat, peraturan dan hukum alam akan mendapat gambaran bahawa ada pencipta dan pengatur kepada segala sifat, peraturan dan hukum yang ada di alam ini. Yang ketiga, teknologi adalah cabang ilmu praktik sinaah, iaitu ilmu yang mencapai tujuan praktik yang bertunjangkan tauhid, berimbang dan seimbang dengan alam tabi'i, terkekang dalam lingkungan had syariah, terlaksana mengikut sistem etika Islam yang mengutamakan keadilan dan dipertanggungjawabkan kepada manusia sebagai khalifah dan hamba Allah di dunia. Membantu manusia supaya bertafakur. Penyelidikan sains teknologi dalam Islam akan membawa seseorang kepada sifat-sifat tafakur dan memberi kesedaran kepada manusia melalui penggunaan akal. Penyelidikan sains melalui wahyu-wahyu membawa kepada penerimaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, iaitu sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia dan apa Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan bumi sesudah mati keringnya, dan disebarkan di bumi itu segala jenis haiwan dan pengisaran anjina dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh terdapat tanda-tanda kebesaran dan keesaan Allah bagi kaum yang memikirkan. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Manashri. Saya akan menerangkan keperluan sains kejuruteraan dalam Islam mengenai membantu pelaksanaan syariat.
Kajian sains dan teknologi dalam Islam adalah didorong oleh kepentingan dalam pelaksanaan syariat Islam. Pelaksanaan syariat akan berjalan lancar jika sekiranya masyarakat Islam membangunkan peraturan perhubungan antara mereka. Kepentingan untuk mengatur beberapa hubungan ini boleh dilihat kepada hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan manusia sama manusia serta hubungan manusia dengan alam. Menentukan dan memuat ramalan tentang suatu perkara. Melalui hasil kajian sains, manusia dapat menentukan tarikh dengan melakukan cerapan. Contohnya tarikh awal puasa, tarikh perayaan dan lain-lain. Manusia juga dapat menggunakan akal dan pengetahuannya untuk meramal perubahan cuaca. Selain itu, menggalakkan budaya berkarya dan berinovasi. Dengan mengkaji alam dan sains teknologi, secara tidak langsung manusia dapat menghasilkan suatu karya dan mencipta sesuatu melalui kajiannya. Nombor 6, dapat membantu manusia dalam memenuhi keperluan material dan kehidupan seharian yang diperlukan. Penciptaan sains dan teknologi secara tidak langsung memenuhi keperluan asasi manusia seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, perubatan, pengangkutan dan lain-lain. Selain itu, kehidupan manusia menjadi lebih selesa serta dapat memenuhi keperluan daruriyat, masalah yang menjadi keperluan asas kepada kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Jika sekiranya tidak dipelihara masalah ini, kehidupan manusia akan pincang dan hilang nikmat abadi. Dan maksud hajiat ialah memberikan kemudahan serta menghilangkan keukaran dan kesulitan dalam muakalaf, di mana tidak terwujudkan keperluan ini tidak sampai mengancam keselamatannya, namun akan mengalami kesulitan dan kesukaran yang mungkin berpanjangan. Sebagai rumusan, Islam merupakan sistem hidup yang berperanan menguruskan alam segala keperluan makhluk berdasarkan panduan syariat melalui amalan terbaik daripada Nabi Muhammad SAW. Asas bagi segalanya, kemajuan berdasarkan sains, teknologi dan kejuruteraan adalah membawa kepada kebaikan, menolak kejahatan serta kepayahan dan nilai tambah kepada kualiti hidup manusia. Segalanya menjurus kepada mengaitkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kejayaan para sarjana Islam pada masa dalam pelbagai bidang adalah kerana Islam menganjurkan umatnya meneroka alam untuk memakmurkan takbir, urus kehidupan manusia bagi membina kebahagiaan di dunia dan akhirat. Akhir sekali, semoga dengan adanya sains, teknologi dan kejuruteraan dalam Islam dapat memimpin generasi ke arah yang lebih baik, insya-Allah.